saya nak letak soalan je lah kat sini. Adakah persidangan parlimen itu akan menyelesaikan masalah COVID? Kan? Adakah demokrasi itu sendiri akan menyelesaikan masalah COVID? Dalam konteks darurat, sebab itu ada darurat. Sebab itulah ada darurat. Ada perkara-perkara yang kita boleh overrule semasa darurat. Jadi orang pun bertanya, persoalannya adakah relevan atau tidak untuk overrule persidangan parlimen itu? Soalan saya pula, sejauh mana pula parlimen itu boleh menyumbang untuk menyekat pandemik ni? Yang saya lebih kepada, saya tak kata salah untuk bersidang tu. Saya tak kata salah sebab undang-undang benarkan. Saya ni dilatih sebagai peguam, kita taat undang-undang. Ya? Jadi persoalannya sekarang, adakah mekanisme-mekanisme lain yang boleh menyekat pandemik ini? Jangan kita bercakap tentang demokrasi saja. Perasan tak apabila kita pergi parlimen macam mana? Perasan tak apabila members of parliament kita berbahas macam mana? Mereka akan bercakap-cakap dan tutup buku. Saya rasa hormat saya kepada ahli parlimen sebab kita yang pilih mereka. Yeah. Jadi mereka tutup buku dan kemudiannya berbahas-bahas lagi, isi dalam handset, mereka tutup buku dan balik rumah. Dan kerajaan yang akan membentuk polisi dan polisi itu akan dibahaskan. Betul kita ada collective responsibility perkara 43 dalam pasal 3 menyatakan jemaah menteri adalah tertakluk kepada parlimen. Menteri menjawab pada parlimen. Betul, kita tidak nafikan. Sebab itu saya sering menyatakan bahawa jawatan kuasa di bawah parlimen itu juga boleh bergerak tanpa persidangan parlimen. Ya, tanpa persidangan parlimen. Kalau persidangan parlimen itu boleh menjanjikan kepada kita COVID ini akan berhenti, saya tak ada masalah, Pada saya, it's legally correct to do. It's something legally correct to do. Tapi kalau kita kata hanya untuk menjadi mekanisme semak dan imbang, kalau tuanku kata, tuanku titahkan dalam ordinan darurat itu tidak ada persidangan. Tapi tuanku pula perlu meletakkan mekanisme-mekanisme lain untuk memastikan semak dan imbang. Saya sering menyatakan memang betul darurat itu berdasarkan undang-undang. Tapi darurat juga perlu menghormati undang-undang. Jadi undang-undang itu adalah semak dan imbang tu tadi. Persoalan saya, adakah satu-satunya cara semak dan imbang itu melalui persidangan parlimen? Betul, boleh melalui persidangan parlimen kan? Satu. Tapi cara lain pun ada juga. Okey, adakah persidangan parlimen itu the most effective manner, the most effective measures untuk kita memastikan pandemik ini dapat disekat? Sebab tajuk utama kita ialah menyekat penularan pandemik, melandaikan graf. Ini yang kita mahu kerajaan buat cepat-cepat. Ini dah berapa hari dah? Hampir 10 hari. 3,000 lagi. Lebih kurang 10 hari. Saya masih belum lagi nampak tindakan yang pantas, terutamanya action plan itu. Cuma kalau kita tengok ordinance ni, ordinance kuasa-kuasa perlu 2021 ni menyatakan tentang pengambilalihan sementara tanah, bangunan dan sebagainya. Itu jelas. Dan itu jelas, maknanya kita tahu. Tapi apa yang nak buat sebenarnya? Tanah kat mana nak ambil sebenarnya? Apa plan of action? Itu yang kita nak pantas. Kalaulah masuk persidangan parlimen, ini yang kerajaan akan ditanya. Kita rakyat boleh bertanya kan? Kita boleh tag siapa-siapa dah sekarang. Kita tulis je, boleh tag siapa-siapa. Menteri itu sendiri dalam a few seconds kita dah boleh tag menteri. Menteri dah boleh baca dah kat tweet. Jadi macam perkara-perkara begini yang kita rakyat secara keseluruhannya, ini adalah mandat kepada rakyat juga untuk memberikan pandangan-pandangan positif. Jangan bermain politik rakyat pun. Pandangan positif sebab kita kena letak tujuan utama kita ialah hentikan COVID-19 ini daripada merebak. Jadi pelbagai dimensi yang saya fikir kita telah kupas dari segi demokrasinya, dari segi kebolehupayaan kerajaan mengeluarkan action plan dan sebagainya. Saya nampak ini yang paling utama yang kita perlu selesaikan dan kerajaan perlu memberikan gambaran ataupun memberikan tindakan yang sewajarnya dalam masa yang singkat. Ini 10 hari ini telah digunakan dan kita hari berlalu sangat pantas. Dan kematian terus berlaku. Kes makin meningkat dan sebagainya.